Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada pembentangan kali ini, kami daripada Kumpulan 6 akan membentangkan tentang isu dan etika dalam pelestarian alam sekitar di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nurin Patricia binti Muhammad Faizu, Siti Nurhana binti Johari, Nik Nur Alina Shazrin binti Nik Mazri, Nur Zahrawani binti Muhammad Azli dan Nur Fadilatul Syifa binti Muhammad Hanif. Pengenalan. Di Malaysia, isu mengenai alam sekitar semakin hari semakin merosot. Hal ini kerana eksploitasi secara rakus untuk pelaksanaan pelbagai projek pembinaan yang dilakukan secara meluas di Malaysia. Ini merupakan salah satu faktor utama berlakunya banyak kesan negatif terhadap alam sekitar. Contohnya kemerosotan dari segi pencemaran sungai, pemusnahan hutan, kemerosotan dalam bidang kehidupan liar dan segala bentuk penindasan alam sekitar lain. Jadi, kita perlu tahu bahawa alam ini bukan setakat milik kita sahaja, malah kita berkongsi kehidupan lain dan saling bergantung antara satu sama lain. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan etika dalam pelestarian alam sekitar? Menurut Kamus Dewan, lestari bermaksud tidak berubah, kekal atau tetap. Manakala, pelestarian pula bermaksud perlindungan daripada berlakunya kemusnahan. Etika pula bermaksud keseluruhan tingkah laku dan tindakan yang dibuat oleh seorang itu. Maka pelestarian alam sekitar bermaksud tingkah laku atau perbuatan seorang itu dalam melindungi dan memelihara alam sekitar supaya kekal seperti sedia kala dan mengelakkan daripada berlakunya kemusnahan dan perkara yang tidak diingini. Oleh itu, kita sepatutnya mempelajari dan mengambil inisiatif untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar dan bersama-sama membaik pulih alam dan mengelakkan daripada segala kemusnahan yang akan berlaku. Latar belakang kajian. Tajuk kajian yang dipilih ialah isu dan etika dalam pelestarian alam sekitar di Malaysia. Pemilihan tajuk ini dibuat bagi mengetahui tahap keprihatinan masyarakat terhadap alam sekitar. Seperti yang kita ketahui, alam sekitar merupakan elemen penting dalam menentukan kualiti hidup manusia sejagat. Perkembangan pesat tamadun manusia terhadap dunia sains dan teknologi menyebabkan mereka leka dalam menjalankan tanggungjawab memelihara alam sekitar. Hal ini menyebabkan pelbagai cabaran yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengekalkan kelestarian alam sekitar di Malaysia. Justeru, pelbagai langkah yang efektif boleh diambil dalam membentuk pengguna yang lestari bagi membendung krisis alam sekitar daripada terus berlaku. Objektif kajian bagi kajian kami yang pertama adalah mengenal pasti konsep kelestarian alam sekitar dan etika penggunaannya dalam kalangan masyarakat Malaysia. Yang kedua, mengkaji tahap keprihatinan masyarakat Malaysia tentang kepentingan etika terhadap kelestarian alam sekitar. Dan akhir sekali, membincangkan tentang langkah untuk mencapai keseimbangan jangka panjang kelestarian alam sekitar, terutamanya pada era pasca COVID-19. Metodologi bermaksud ilmu dalam cara penyelidikan ilmiah. Metod adalah satu perkara yang penting kerana ia merupakan satu cara bekerja dan satu cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian. Sampel kajian. Kajian ini dijalankan terhadap penduduk di seluruh Malaysia yang menyertai kajian ini secara sukarelawan. Seramai 150 orang dari lelaki dan wanita yang menyertai kajian ini sebagai sampel. Kaedah kajian ini menggunakan reka bentuk kajian, soal selidik dan rumusan. Bentuk kajian. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan. Kajian tinjauan dilakukan berdasarkan rujukan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan persampilan, pengukuran dan penganalisa data. Kajian ini dapat mengenal pasti tentang isu-isu yang berlaku berdasarkan alam sekitar dan kefahaman manusia sejagat tentang alam sekitar. Instrumen kajian. Kajian ini dijalankan kaedah kuantitatif. Instrumen atau alat kajian yang digunakan untuk mendapatkan data ialah soal selidik. Soal selidik. Orang soal selidik ini disediakan berdasarkan objektif kajian yang telah dinyatakan. Set soalan dalam soal selidik ini terdiri dari item, aneka pilihan dan menggunakan skala Likert sebagai jawapan responden. Dapatan kajian. Bahagian ini membincangkan tentang analisa data dan memaparkan penemuan hasil kajian,
yang telah dilakukan daripada soal selidik yang telah diisi oleh responden. Soal selidik ini terbahagi kepada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Selanjutnya, dapatan hasil kajian menunjukkan daripada 136 responden seramai 28 orang, 20.6% adalah terdiri daripada kalangan lelaki, manakala bagi nisbah 17 orang bersamaan 79.4% adalah daripada kalangan perempuan. Terdapat perbezaan jurang yang besar dalam pemilihan jantina responden. Maklumat yang jelas boleh dilihat pada jadual 1 dan wajah 1. Bagi umur pula, daripada 136 responden yang menjawab soal selidik ini, seramai 5 orang bersamaan 37% adalah terdiri daripada responden yang mempunyai golongan umur antara 18 tahun dan ke bawah, manakala seramai 93 orang daripada golongan yang berumur antara 19 hingga 24 tahun, diikuti dengan yang umur 25 hingga 30 tahun dengan seramai 12 orang bersamaan 88% dan seramai 5 orang responden dari golongan umur antara 31 hingga 40 tahun, manakala responden yang berumur 40 tahun dan ke atas adalah terdiri daripada 17 orang bersamaan 12.5%. Soal tadi ini perlulah dijawab oleh semua peringkat umur, tidak kiralah tua atau muda. Hal ini kerana responden ini mempunyai pandangan dan cara yang berbeza. Bagi bahagian kaum muda, berdasarkan jadual 3 dan wajah 3 di atas, memaparkan 133 orang bersamaan 97.8% daripada 136 responden yang menjawab soal selidik ini adalah terdiri daripada kaum Melayu, diikuti dengan 2 orang kaum Cina, manakala 3 responden daripada kaum India dan seorang memilih lainnya. Penduduk di Malaysia ini adalah penduduk yang berbilang kaum. Oleh kerana itu, terdapat responden yang selain daripada responden Melayu daripada kaum Melayu menjawab soal selidik ini. Tahap pendidikan. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan daripada 136 responden, seramai 26 orang responden yang mempunyai tahap pendidikan Pasal Sijil Pelajaran Malaysia ataupun SPM. Manakala 23 orang yang bersamaan dengan 17% merupakan lapasan diploma, diikuti dengan responden lapasan ijazah sarjana muda seramai 85 orang dan hanya seorang responden yang mempunyai tahap pendidikan Pasal PhD. Maklumat yang jelas boleh dilihat pada jadual 4 dan wajah 4. Sektor pekerjaan. Berdasarkan jadual 5 dan wajah 5 yang dipaparkan menunjukkan sektor pekerjaan bagi para responden, seramai 91 orang bersamaan 66.9% dan seorang 0.7% daripada 136 responden selagi memegang status pelajar dan menuntut ijazah. Manakala seramai 11 orang responden bekerja di dalam sektor swasta dan seramai 14 orang yang bekerja dalam sektor kerajaan. Diikuti dengan responden yang bekerja sendiri seramai 7 orang, manakala 12 orang responden yang masih tidak mempunyai pekerjaan. Bahagian B, pemahaman tentang isu dan etika dalam pelestarian alam sekitar di Malaysia. Pada bahagian ini, responden telah diutarakan 10 soalan yang berkaitan dengan pemahaman mereka tentang isu dan etika dalam pelestarian alam sekitar ini. Berdasarkan jadual 6 dan wajah 6, jelas memaparkan nilai peratusan terhadap soalan-soalan yang telah diutarakan kepada responden bagi menguji tahap kefahaman mereka terhadap isu dan etika dalam pelestarian alam sekitar ini dengan memilih ya, tidak dan kurang pasti sebagai jawapan. Itu yang disoal adalah kefahaman responden terhadap konsep kelestarian alam sekitar. Seramai 127 orang bersamaan 93.4% daripada 136 responden menjawab ya dan tidak ada seorang pun yang menjawab tidak. Manakala ramai 9 orang iaitu bersamaan 6.6% masih lagi tidak pasti dengan apa yang dikaitkan dengan konsep kelestarian alam sekitar ini. Menurut statistik ini, kita dapat mengetahui bahawa di luar sana kebanyakan penduduk di Malaysia ini serba sedikit mengambil peduli tentang alam sekitar. Menanyakan sekiranya para responden ini pernah mendapat apa-apa maklumat tentang alam sekitar ini ataupun tidak. Daripada mana sumber-sumber? Bagi soalan ini, seramai 123 orang responden menyatakan bahawa mereka pernah menerima sebarang maklumat tentang alam sekitar daripada mana-mana sumber seperti kerajaan dan media massa. Diikuti dengan seorang responden yang menjawab tidak, manakala 12 orang masih kurang pasti sama ada mereka pernah dapat maklumat tentang alam sekitar ini daripada sumber-sumber itu ataupun tidak. Soalan ke-30 menanyakan tentang pengetahuan mereka tentang keadaan alam sekitar di Malaysia pada hari ini. Bagi soalan ini, seramai 94 orang responden memilih ya dan seramai 7 orang responden memilih tidak, manakala 35 orang responden kurang pasti tentang keadaan alam sekitar di Malaysia pada hari ini.
Bagi soalan keempat, para responden ditanyakan sama ada keadaan alam sekitar di sekeliling mereka bertambah baik ataupun tidak. Bagi soalan ini, seramai 32 orang responden daripada 136 responden menjawab ya, manakala 72 orang responden menjawab tidak dan 31 orang responden memilih kurang pasti. Bagi soalan 50, adakah anda mengambil inisiatif untuk penambahbaikan kelestarian alam sekitar di Malaysia? Seramai 94 responden menjawab ya dan 14 orang responden menjawab tidak, manakala 28 orang responden memilih kurang pasti. Seterusnya adalah jadual 7 dan raja 7. Jadual dan raja ini memaparkan 5 lagi soalan sambungan yang diutarakan dalam soal selidik ini daripada soalan-soalan sebentar tadi. Soalan 6, adakah pendidikan mengenai kelestarian alam sekitar ini penting kepada masyarakat? Melalui soalan ini, seramai 131 orang responden daripada 136 responden menjawab ya, manakala 2 responden menjawab tidak dan 3 orang menjawab kurang pasti. Soalan 70, perlukah media massa mempertingkatkan lagi maklumat berkaitan kelestarian alam sekitar kepada masyarakat? Bagi soalan ini, majoriti responden menjawab ya dengan jumlah seramai 131 orang responden, manakala 2 orang responden menjawab tidak bersamaan 1.5% dan 3 orang responden menjawab kurang pasti. Soalan ke-8 pula menanyakan bahawa sama ada para responden ini prihatin terhadap isu-isu alam sekitar yang berada di Malaysia ini ataupun tidak. Seramai 123 orang responden bersamaan 90.4% menjawab ya, diikuti dengan 2 orang responden menjawab tidak dan 8 orang responden yang menjawab kurang pasti. Soalan yang ke-9 pula adalah, adakah etika terhadap kelestarian alam sekitar berkait rapat dengan kesejahteraan manusia? Bagi soalan ini, seramai 128 orang responden memilih ya sebagai jawapan dan 3 orang responden menjawab tidak, manakala 5 orang responden menjawab kurang pasti. Dan soalan yang terakhir sekali, itu soalan 10, adakah penting untuk mencapai keseimbangan jangka masa panjang untuk kelestarian alam sekitar terutamanya pada era pasca COVID-19 ini? Bagi soalan ini, majoriti responden iaitu dalam seramai 132 orang menjawab ya dan tidak ada satu orang pun yang menjawab tidak, manakala seramai 4 orang responden yang masih lagi kurang pasti tentang kepentingan untuk mencapai keseimbangan jangka masa panjang untuk kelestarian alam sekitar ini. Bahagian C, pendapat responden. Pada bahagian ini, para responden diutarakan 5 soalan berkaitan dengan punca, sumber dan pihak yang manakah bertanggungjawab. Selepas itu, bagi soalan kedua terakhir, para responden memilih daripada skala 1 hingga skala 5. Soalan pertama yang diajukan adalah berkaitan tentang punca utama berlakunya kemusnahan kelestarian alam sekitar. Berdasarkan jadual 8 dan raja 8, jelas memaparkan bahawa majoriti para responden menyetujui bahawa ketiga-tiga punca ini merupakan punca utama bagi kemusnahan kelestarian alam sekitar dengan seramai 117 orang bagi pembuangan sampah merata, 105 orang responden memilih pembangunan tidak dirancang dan 113 orang bagi penerokaan hutan secara berrasa. Manakala seramai 24 orang responden memilih lain-lain. Bagi soalan kedua pula adalah tentang sumber apakah yang mengakibatkan peningkatan pencemaran alam sekitar ini. Menurut jadual 9 dan raja 9, majoriti daripada responden memilih pencemaran air sebagai sumber utama dengan seramai 117 orang, manakala 105 orang memilih pencemaran udara dan 95 orang memilih pencemaran tanah, manakala pencemaran bumi pula seramai 39 orang dan 13 orang responden memilih lain-lain sebagai sumber yang mengakibatkan peningkatan pencemaran alam sekitar. Bagi soalan ketiga pula adalah, pada pendapat anda, siapakah yang bertanggungjawab melindungi alam sekitar daripada tercemar? Seramai 109 orang responden menyatakan bahawa ia adalah pihak kerajaan yang bertanggungjawab. 81 orang memilih NGO, seramai 125 orang memilih masyarakat dan 114 responden memilih diri sendiri. Maklumat yang jelas boleh dilihat pada jadual 10 dan raja 10. Soalan keempat adalah, sila nyatakan tahap keprihatinan anda terhadap kelestarian alam sekitar di Malaysia. Bagi soalan ini, para responden perlu memilih dari skala 1 hingga skala 5, iaitu daripada tidak prihatin hingga sangat prihatin.
Berdasarkan jadual 11 dan darjah 11, tidak ada seorang pun responden yang menjawab tidak prihatin dan kurang prihatin. Manakala seramai 18 orang menjawab sedikit prihatin, diikuti dengan 61 orang responden yang prihatin dan memilih skala 4 dan 54 orang responden memilih skala 5 iaitu sangat prihatin. Soalan yang kelima adalah tentang tahap kepuasan responden terhadap peranan pihak berkuasa terhadap penjagaan alam sekitar di kawasan rumah mereka. Berdasarkan jadual 12 dan darjah 11, seramai 11 orang daripada 130 orang responden memilih skala 1 iaitu tidak berpuas hati dengan peranan pihak berkuasa, manakala 29 orang kurang berpuas hati dengan memilih skala 2, diikuti dengan 52 orang responden yang memilih skala 3 iaitu memuaskan. Seterusnya, 25 orang responden yang berpuas hati dengan memilih skala 4 dan 14 orang sangat berpuas hati dengan memilih skala 5. Antara langkah-langkah dan cara kajian yang akan dilakukan ialah yang pertama, pendidikan. Pendidikan alam sekitar ini dilaksanakan berasaskan dasar alam sekitar negara. Utama yang dibincangkan di dalam agenda ini ialah bagaimana mengorientasi semula sistem pendidikan alam sekitar ke arah pengkhususan, pengawasan dan pembangunan yang berterusan. Langkah yang kedua iaitu peranan pendidik dapat memberi penekanan tentang isu kelestarian bagi menjamin kelestarian komuniti masyarakat. Dapat juga menerapkan kesedaran dan meningkatkan alam sekitar secara berterusan di kalangan pendidik melalui kajian aplikasi kendiri KAKAS. Langkah yang ketiga ialah peranan undang-undang. Peranan undang-undang ini wujud bagi menangani masalah alam sekitar dan ianya lebih bersifat sektoral. Untuk ini dapat mengambil tindakan yang sewajarnya sekiranya ada pihak yang tidak bertanggungjawab didapati merosakan alam sekitar. Ia dapat memberi kesedaran kepada semua pihak melalui konsep pencemar yang membayar. Langkah yang keempat ialah peranan media massa. Peranan media massa ini bagaimana? Peranan media massa ini dapat dilakukan pada kepentingan amalan penggunaan lestari secara atas talian menggunakan media massa. Media massa ini memiliki 3 fungsi utama, iaitu pertama, sebagai pemberi maklumat, media massa dapat menyadia fungsi utama iaitu pertama sebagai pemberi maklumat. Media massa dalam menyampaikan maklumat dan pendidik yang sekaligus dapat mendidik masyarakat tentang amalan kehidupan dan pengganda sumber daya pengetahuan. Sebagai kesimpulan, kajian ini telah memenuhi semua objektif kajian dan menjawab persoalan kajian. Terdapat perbezaan yang ketara antara masyarakat yang faham atau tidak tentang konsep alam sekitar. Kita mestilah mengambil langkah yang efektif dalam memberi kefahaman kepada segelintir masyarakat yang masih belum memahami konsep alam sekitar di Malaysia. Melalui kajian ini juga, kita dapat memandang pasti punca utama berlakunya krisis alam sekitar. Hal ini memudahkan pihak bertanggungjawab untuk membendung masalah ini daripada terus berlaku. Dengan ini, kita dapat mengekalkan kehamaian negara apabila masyarakat bersatu bagi memastikan kelestarian alam sekitar di Malaysia lebih terjamin. Sekian, terima kasih.